satu lagi Sarawak. So mereka ada tycoon mereka sendiri dan mereka ada dia punya boundaries yang tak boleh dikacau. Sebab itu antara sebab kenapa UMNO tidak ada di Sarawak. Antara sebab terbesar UMNO tak ada di Sarawak sebab dia orang tak nak ada tycoon ada dekat dalam Sarawak ni. Dan Sarawak dia ada tycoon dia sendiri. Okay, kita pun tahu siapalah. Antaranya lah, dia banyak lagi sebenarnya, tapi antaranya. Baik, balik pada cerita tadi. Jadi, Tun Mahathir membina legasi daripada nak membela Melayu, akhirnya dia membela kroni. Dan itulah hasil 22 tahun yang beliau telah hasil. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Okey, suara okey ke tuan-tuan? Tolong komen sikit suara. Suara okey ke? Suara okey ke? Mohon tolong komen kalau siapa yang dekat tu. Salam. Oh, suara okey Okey, LTL, terima kasih. Skandal Legacy, thank you. Salam LTL, terima kasih. Muhammad Hafiz, thank you very much. So, I think suara should be okay. Boleh dengar jangan jelas ke? Lagi 900, terima kasih LTL. Tetap terima kasih. Suara okey. Ramai takut masuk jail. Mic okey, thank you. Saya pakai mic yang baru ni. Baru, lama dah mic ni sebenarnya. Hotel Melaka, suara rock. Suara rock kejap. Okey. LTL dari RPK. Sempurna Sabah, terima kasih. Okey, Syalam hadir, terima kasih. Tak ada lagi semangat ke malam ni, Is? Tak ada lagi semangat. Maksudnya? Tak faham. Bagus berai ke Boris? Taklah. Raya memang kita hari raya kat sini. Right. Salam perpaduan. Terima kasih. Pok Kelang hadir. Terima kasih. Okay. Right. Terima kasih semua yang bersama dengan saya. Volume okey. Baik. Pertama sekali insyaAllah kita akan berbicara sebenarnya. Saya nak berbicara lah. Saya tak ada nak share screen hari ni. Tak ada. It's just more kepada question and answer. Kalau tuan-tuan ada soalan, tanya je. InsyaAllah mana yang sempat saya baca. Berkenaan dengan kenapa orang obses sangat nak jatuhkan PMX. Itu soalan yang sering ditanyakan. Sekarang ini bermain cerita. Macam-macam cerita. Okey. Hari ni Cikgu Bat ke semalam Cikgu Bat. Hari ni lah Cikgu Bat. Dia kata buat demonstrasi. Dia kata buat demonstrasi untuk apa, ganti PMX. Dia kata Perdana Menteri harus turun, letak jawatan. Walaupun yang datang demonstrasi tu I think 10 orang je. Dia kata desakan untuk letak jawatan sepakai baju kuning sebenarnya kan. Okey. Lepas tu dia bercerita, kemudian cerita beberapa hari ni berkenaan dengan apa orang kata, sekumpulan yang berminat berbincang saya. Dia kata betul ke Iswardi ada 2 orang daripada PKR akan lompat? Betul ke Iswardi ada 15 orang yang akan letak jawatan? Betul ke Iswardi? Saya kata saya tak pernah cakap benda tu, yang cakap orang lain. Jadi kalau nak tanya benar ke tidak, kena tanya dengan orang tu lah. Jangan tanya saya. Saya tak tahu tentang benda tersebut kan, yang kata nak lompat-lompat ni kan. Tapi saya buat analisa tempoh hari. Saya kata plan ada. Orang tanya saya, adakah plan untuk nak jatuhkan PMX itu real? Adakah plan tersebut memang berlaku? Memang ada. Adakah plan itu memang orang kata ada dalam orang kata apa? It's cooking, kita katakan. It's sedang berlangsung, sedang ada perancangan yang dilakukan dalam dan luar negara. To be honest, sebenarnya memang ada. Kan? To be honest, memang ada. Plan itu ada. Rancangan itu ada. Malah
obsesi kepada nak menjatuhkan kerajaan ini bukan benda yang baru, tuan-tuan. Obsesi untuk menjatuhkan kerajaan ini bukan benda yang baru. Kita pun dah saksikan 2020 tersebut, pengkhianatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana beliau dikhianat, pengkhianatan kepada kerajaan Pakatan Harapan, pengkhianatan kepada mandat rakyat pada waktu itu adalah atas tujuan untuk tidak memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi plan pertama mereka pada waktu itu untuk tidak menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri itu berjaya. Kita tengok, tuan-tuan. Mula-mula mereka tak sangka sebenarnya analisa daripada Rafizi. Ada orang kutuk Rafizi, Raja Formula. Tapi saya nak bagi tahu. Tahukah anda kemenangan PRU ke-14 dan kemenangan PRU ke-15 largely secara dasar dan besarnya adalah disebabkan oleh formula Rafizi. Siapa boleh deny benda ini, tuan-tuan? Largely adalah disebabkan oleh usaha dan juga formula Rafizi. Siapa boleh deny? Invoke buat analisa tentang pilihan raya dan kemenangan yang akan dibawa ataupun akan didapati oleh Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Dan ramai di kalangan yang penganalisa dekat luar sana tak percaya apa yang Rafizi katakan. Mereka deny bahawa tak mungkin boleh menang dan sebagainya. Kemudian datang yang peringkat yang kedua, kalau perasan, lepas 2019 Rafizi mula mengundurkan diri. Dia tidak berminat dengan politik, dia nak ambil langkah untuk fokus kepada perniagaan beliau. Apa yang berlaku, kita tengok macam mana Pakatan Harapan pada waktu itu daripada segi populariti dia menurun. Akhirnya bila Rafizi kembali pada tahun 2021, ujung 2022 lah dia mula kembali kan. Kita nampak bagaimana start picking up balik Pakatan Harapan walaupun tak menang seluruhnya. Dan Rafizi sendiri kata bahawa tidak akan menang dalam PRU ke-15 ini. Tetapi boleh menang sekurang-kurangnya the next 2 or 3 PRU. 16 atau 17 nanti boleh menang. Tetapi 15 tak boleh menang. Kita menang majoriti, tapi kita tak akan menang. Malah Rafizi antara orang yang berkata bahawa kita kena membentuk kerajaan dengan UMNO dan GPS. So, apa yang dia cakap tu, walaupun dia bukan ahli ramalan, ahli nujum dan sebagainya kan, tetapi dia berdasarkan kepada data-data yang ada. And it is almost accurate tentang apa yang beliau cakapkan. Beliau bentangkan di dalam mesyuarat Biro Politik dan sebagainya. Now, kita tak boleh ambil ringan tentang apa yang beliau telah cakap. Malah Rafizi adalah antara orang yang meramalkan bahawa Azmin akan khianat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahawa akan ada kumpulan yang akan khianat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kumpulan ini akhirnya khianat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagaimana yang beliau ramalkan. Walaupun ada di antara yang tak percaya dan sebagainya, tetapi itu yang berlaku dan kita sendiri menelusuri sejarah tersebut. Dekat mana kita nak boleh deny tentang perkara tersebut, betul tak? Jadi balik kepada cerita saya tadi, kenapa obsesi kepada nak menjatuhkan Perdana Anwar Ibrahim? Okey. Sebelum kita nak cerita obsesi nak menjatuhkan Anwar Ibrahim ni, kita cerita obsesi nak memastikan Anwar Ibrahim itu tidak menjadi Perdana Menteri. Malam ni kita cerita je, saya bercerita je malam ni kan. Obsesi tersebut berlaku sebenarnya seawal tahun 1980-an lagi. Sewaktu Anwar Ibrahim menjadi student leaders, pemimpin pelajar yang memimpin suara rakyat. Kita tengok demonstrasi baling dan sebagainya kan, di mana rakyat miskin sampai makan ubi kayu yang beracun menyebabkan ada sakit dan kematian. Demonstrasi dilakukan untuk menentang kerajaan pada waktu itu. Dan nampak karisma Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mula meningkat. Tetapi dalam masa karisma tersebut meningkat, karisma ataupun kuasa Tun Mahathir juga meningkat pada waktu itu. Kita nampak ada dua kuasa yang meningkat. Satu, kuasa suara anak muda yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maksud Anwar Ibrahim. Dan satu lagi, kuasa dan suara Tun Mahathir. Nah, kalau kita timbal balik terus-terus jadi menteri, beliau adalah Perdana Menteri yang mana dia tidak pertama, macam Tunku Dor Rahman, dia adalah keturunan ataupun kerabat dia raja. Sedangkan Tun Mahathir ni, even keturunan dia pun bukan keturunan Melayu. Disebabkan dia bukan keturunan Melayu, tetapi dia adalah seorang yang brilian. Jadi dia naik stepping up the stones. Dan sepanjang karier politik Mahathir tu,
dia bercanggah dan bertelagah dengan ramai pimpinan-pimpinan, termasuk Tengku Abdul Rahman, termasuk Tun Hussein On, kita pun tahu, termasuk kita belum cerita Tun Razali dah. Dan dia naik. Dia stepping up the ladder sehingga dia menjadi Perdana Menteri. Nah, bila beliau menjadi Perdana Menteri, dia ingatkan tidak ada siapa yang boleh menghalang. So, dia kena create the grand plan di mana dia akan jadi the ultimate leader, yang mana orang akan sayang dan akan geruni. So, apa yang berlaku, tuan-tuan? So, what happened? So, beliau berjaya. Mula-mula dilantik Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri. Bukan Musa Hitam, yalah, Musa Hitam, Tengku Razali. Dia, kebagusan peringkat awal Tun Mahathir ni, bagusnya dia ialah bila dia naik, dia bawa mereka-mereka yang memang boleh naik sama dengan dia. Mereka bawa orang yang kompeten. Dia bawa orang yang kompeten, orang yang berkemampuan. Dia bawa orang yang boleh, boleh berfikir. Kita ada Daim, kita ada Musa Hitam, kita ada Tengku Razali, kita ada Rafidah Aziz, kita ada Rais Yatim, kita ada pada waktu itu pimpinan, dan akhirnya Anwar Ibrahim dibawa ke dalam UMNO. Untuk apa? So, dia nampak Anwar Ibrahim pada ketika itu, lepas dia membawa gagasan, suara anak muda masuk ke dalam ABIN dan sebagainya, dia nampak Anwar Ibrahim itu mempunyai nilai. And that is why kenapa Anwar Ibrahim dibawa masuk ke dalam UMNO, sedangkan ramai pimpinan ABIM dan juga ahli-ahli ABIM pada waktu itu masuk ke dalam PAS. So, Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Atas tujuan apa? Antara lain, beliau nampak bahawa Anwar Ibrahim ni boleh naik sebagai leader dan sebagai orang yang akan mendepani, yang akan ada gagasan untuk membentuk negara yang lebih baik. Now, tuan-tuan, kita kena ingat, manusia ni asal dia bermula dengan niat yang baik. Satu noble cause yang baik. Tetapi as time goes by, kadang-kadang kuasa, pangkat, kedudukan, duit, harta, dunia ini boleh menipu kita sehingga kita lupa matlamat kita yang sebenar. Now, what happened? Apa yang berlaku adalah dia naik. Dia mula naik dan Anwar Ibrahim mula naik pada waktu itu. Kita pun nampak Anwar Ibrahim naik dan Tun Mahathir naik. Tetapi orang ingatkan naiknya negara ini kerana Tun Mahathir. Kita tengok apa yang berlaku kepada negara sewaktu Tun Daim, satu gabungan pada waktu itu, menjaga negara. Banyak korupsi-korupsi telah berlaku. Kita ada BMF, skandal BMF. Kemudian kita ada skandal Bank Bumi Putra. Budak-budak sekarang mungkin tak tahu Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, BBMB. Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Itu dia punya slogan, bank terbesar di Asia. Malaysia pernah ada bank yang mempunyai aset terbesar di Asia, iaitu Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, dan di bawah Mahathir, bank itu bankrupt. So, akhirnya apa yang berlaku adalah pada waktu itu, tahun 1992, ni saya kena cerita sejarah dulu supaya kita boleh nampak rintitan kenapa orang obses nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Kita kena faham ni dulu. 91-92 pada waktu itu, GDP to debt ratio kepada GDP dan debt 80%. Just to put into perspective, di GDP to debt ratio sekarang ni 65%, 60 lebih peratus. Pada waktu itu 80%, Daim jadi Menteri Keuangan. So, negara dalam masalah. Hutang kita, for every RM1 yang kita hasilkan, 80 sen nak bayar hutang. Itu maksud dia, ratio tersebut. So, akhirnya ditukarlah timbalan Perdana Menteri, ditukar kepada Anwar Ibrahim. Saya tak nak cerita bab dia gaduh dengan Musa Hitam, dengan Tengku Razali dan sebagainya. Itu ada cerita yang lain. Tapi dia naik. Dia naik, bawa gagasan pada waktu itu. Dia tak lupa, Anwar Ibrahim tak lupa gagasan dia daripada awal dia sebagai student leaders. Apa dia, tuan-tuan? Yang ini saya nak bagi tahu pada budak-budak, anak-anak muda yang tak kenal perjuangan Anwar Ibrahim. Baca balik buku-buku beliau, baca balik gagasan, cari balik peristiwa demonstrasi baling Anwar Ibrahim. Pergi Google benda ni. Daripada situ, tuan-tuan, apa yang kita nampak? Perjuangan Anwar Ibrahim has always been memperjuangkan nasib rakyat. Has always been memperjuangkan nasib rakyat. Has always been that. Itu fokus utama. Sedangkan Tun Mahathir, fokus dia adalah bagaimana pada awalnya memanglah nak menaikkan orang Melayu. Awal Tun Mahathir ni nak naikkan orang Melayu. Tapi Anwar Ibrahim dia bukan setakat orang Melayu. Dia nak tengok seluruh rakyat Malaysia kita ni naik.
Of course fokus dia kepada orang Melayu kerana pada masa itu orang Melayu ramai miskin. Tetapi dia tidak discriminate against all the other race and religion. Mahathir fokus dia kepada orang Melayu. Okey, tak apa. Itu perbezaan pendapat dalam hal masing-masing. Apa yang berlaku adalah bagaimana kita nampak perjuangan mereka ni. Daripada Mahathir memperjuangkan Melayu, dia nampak bila dia berbincang dengan Daim pada awal penubuhan, awal tahun 80-an, bahawa mereka, UMNO memerlukan dana. So daripada dana tersebut, kenapa perlukan dana? Sebab nak menghadapi pilihan raya ni bukan satu jumlah yang sedikit, tuan-tuan. Jadi dijadikanlah jutawan-jutawan dan billionaire daripada kalangan orang-orang Melayu, kalangan orang-orang UMNO sendiri. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat kan, nak kaya join UMNO. Nah, siapa ingat lagi? Nak kaya join UMNO pada waktu itu. Siapa nak kaya, nak projek, join UMNO. InsyaAllah boleh dapat projek. Ngampu UMNO, mengampu pemimpin, InsyaAllah boleh dapat projek. The Mall, sekarang ini Sunway Putra. The Mall tu, depan Wisma PWTC, tempat ulat-ulat. Saya ingat lagi, tempat ulat-ulat nak dapatkan projek. Di situlah tempat dia. Okay? So, daripada satu gagasan nak menaikkan, meningkatkan martabat orang Melayu, akhirnya dia meningkat dan memartabatkan sebilangan saja. Bukan setakat orang Melayu, tetapi kroni-kroni dia yang membentuk projek-projek, yang membentuk masyarakat, satu kelompok elitis, yang akhirnya mereka lah yang menguasai Malaysia sekarang ini. Dan saya panggil mereka ini sebagai oligarki. Dan kalau kita cerahkankan golongan-golongan yang maha kaya ini, hanya ada beberapa orang saja. Dia tak kisah bangsa, tuan-tuan. Tak kisah bangsa. Melayu ada, India ada, Cina ada, Sarani ada, Sing ada. Yang tuan-tuan ikut tengok nama tu, itu hanya yang nampak. Dia ada yang tak nampak. Tuan-tuan nak jumpa dia tepi jalan pakai t-shirt biasa, pakai seluar pagoda. Tapi dia antara tycoon yang ada dekat Malaysia. Bukan setakat dekat. Sebab tu masa itu dia ada tiga wilayah dikotomi. 3 wilayah. Satu wilayah persekutuan, KL, Kuala Lumpur, Selangor. Satu Sabah, satu lagi Sarawak. So mereka ada tycoon mereka sendiri dan mereka ada dia punya boundaries yang tak boleh dikacau. Sebab itu antara sebab kenapa UMNO tidak ada di Sarawak. Antara sebab terbesar UMNO tak ada di Sarawak sebab dia orang tak nak ada tycoon ada dekat dalam Sarawak ni. Dan Sarawak dia ada tycoon dia sendiri. Okay, kita pun tahu siapalah. Antaranya lah, dia banyak lagi sebenarnya tapi antaranya. Baik, balik pada cerita tadi. Jadi Tun Mahathir membina legasi daripada nak membela Melayu. Akhirnya dia membela kroni. Dan itulah hasil 22 tahun yang beliau telah hasilkan. Dan 22 tahun yang beliau hasilkan pada waktu itu. Anwar Ibrahim masa dia nak naik, masa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri, pertukaran itu sudah nampak bahawa beliau akan ditukar. Akan berlaku pertukaran di antara orang kata Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Tetapi kenapa tak berlaku pertukaran tu? Sebab then Mahathir found out. Mahathir mendapati bahawa aliran pemikiran Anwar Ibrahim ini tidak berjaya dikorup. Dia ingatkan, bila bawa Anwar Ibrahim masuk UMNO daripada tahun 80-an, naik, bagi jawatan Menteri Pendidikan, bagi jawatan Menteri, Menteri Ekonomi, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dia ingatkan dengan cara macam tu, bolehlah nak korupkan prinsip Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim tetap sama. Prinsip beliau tetap sama. Saya ingat lagi ada seorang kawan saya, kawan Anwar Ibrahim. Dia cerita kepada saya, dia kata apa? Dia ingat lagi masa itu dia panggil Tok Syekh lah. Dia orang Abim kan. Tok Syekh datang nak jumpa dia. Masa tu dia adalah Timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim Timbalan Perdana Menteri. Dia datang nak jumpa dia, ada perbincangan. Datang, naik kereta Proton Saga warna putih. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada waktu itu. So, prinsip itu ada. Masih kekal dengan Anwar Ibrahim. Jadi, prinsip inilah yang oligarki ini tak suka. So, kita bila menyentuh tentang obsesi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, kita bercerita tentang the deep state dalam kalangan oligarkis. Oligarki. Dan oligarki ini bukan Tun Mahathir sahaja. Dia bukan Tun Mahathir, tuan-tuan. Dia Tun Mahathir, tapi bukan Tun Mahathir saja. Tun Mahathir ni umpama puppet. Puppet, dia adalah puppet. Tetapi dia ada the master of the puppet. Master of puppet tu is behind the puppet. Yang menggerakkan perkara ini. Dia consciously or unconsciously memang dia tengah buat. Tengah buat macam mana. Dan
kita kena faham oligarki ni, dia bukan hanya berbincang dan cuba menjatuhkan melalui Tun Mahathir. Kita jangan salah faham tentang perkara tersebut. Pelbagai jalan digunakan, termasuk menggunakan Azmin Ali, adalah kaedah untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Now, apa yang berlaku? Mereka penjarakan Anwar Ibrahim. Kita tahu mereka penjarakan Anwar Ibrahim, tetapi tidak sangka kuasa Allah SWT naik Pak Lah. Dia ingatkan Pak Lah ni boleh lah. Mahathir ingat Pak Lah ni boleh lah. Apa orang kata dia, yelah Pak Lah ni kan very straightforward guy. Dia ingat boleh lah, dia tiaw Pak Lah macam tu, ikut kata dia. Bila Pak Lah naik, zaman Pak Lah kata, hal perbicaraan Anwar Ibrahim, saya tak nak masuk campur. 2004, Anwar Ibrahim dia dapati tidak bersalah di dalam kes liwat 1. Kemudian naik Najib lepas tu. Pak Lah dijatuhkan. Ini tak ramai yang tahu sebenarnya. Pak Lah dijatuhkan. Sebaik saja kekalahan teruk Barisan Nasional UMNO pada tahun 2008. Hilang 5 negeri pada waktu itu. Pak Lah telah dijatuhkan dan dinaikkan Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. So Najib Tun Razak pun naik. Bila Najib Tun Razak naik, again Mahathir ingat, saya ingat lagi masa tu, Najib ni dia tidak mengambil langkah macam Anwar Ibrahim tu, nampak agresif dan sebagainya. Dia very pleasing. Dia sangat pleasing. Dia seorang yang sangat pleasing. Dia duduk, dia relax, dia tak cakap apa, dia macam ikut je mana Pak Lah pergi. Tup-tup dia naik. Dan bila dia naik pada tahun 2009, sampai ingat lagi, dia naik tahun 2009, dia buat banyak perubahan, kita tak nafikan. Tetapi usaha untuk dia nak memastikan Anwar Ibrahim itu bersalah, masuk penjara, kena diteruskan. Jadi bila beliau cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim, cari jalan. Okey, tengok Selangor. Tahun 2008, Selangor dimenangi oleh Pakatan Rakyat pada waktu itu. PR Pakatan Rakyat menang di Selangor, di samping negeri yang lain lah. 2009, berjaya menumbangkan Perak. So, Anwar Ibrahim ni tak boleh dibiarkan di luar. Kena ambil tindakan sesuatu pada dia. Tetapi, dia orang nak siasat Anwar Ibrahim di atas korupsi. Tak ada kes, tuan-tuan. Anwar Ibrahim jadi penasihat ekonomi Selangor, ambil gaji RM1. Nak kenakan macam mana? So, akhirnya, apa yang berlaku? Tahun 2012, kalau salah saya, beliau dituduh sekali lagi dengan kes liwat. Dia letak seorang budak ni, lelaki ni. Kemudian budak lelaki ni pun datang. Mula-mula dia nak terkenakan dengan kes Amoy yang China Doll lah. Mula-mula kena kes China Doll, tak sangkut. Kemudian kes tapi semua berkaitan dengan seksual. Kenapa? Sebab orang Melayu kita ni seksual ni agak tabu. So akhirnya dikenakan dengan Saiful Buhari. Dan Saiful Buhari ni, tuan-tuan, adalah orang yang diimplan ke dalam di dalam circle Anwar Ibrahim untuk kenakan beliau. Nak kenakan dia pada kes rasuah tak boleh, salah guna kuasa tak ada. So dia tak boleh kenakan itu. So kenakan pada kes second charges of liwat. Ingat first charges tadi tak bersalah tau. Ini second charges of liwat. Now what happened? Second charges of liwat ni, kita yang mengikuti rapat, judgement, apa yang dicakapkan oleh mahkamah, pembuktian, kita nampak penipuan yang terlalu dan terlampau obvious. Tetapi kita nak marah tak boleh. Kenapa? Sebab mahkamah dia yang pegang. Mana bukti kata mahkamah yang pegang? Buktinya pada 1MDB, ingat tak siapa yang jatuhkan kes? Ingat tak suara audio Najib Rosmah calling atau Najib calling yang dia orang ada conversation tu, yang record tu? Itu membuktikan Najib ada direct intervention. Terhadap kes-kes beliau sendiri, yang melibatkan SPRM, yang melibatkan polis, yang melibatkan AG. Bahawa ada direct intervention dengan kes beliau, sehingga dia boleh jatuhkan kes beliau sendiri. Kemudian yang dia tak sangka, melalui formula Rafizi, kita menang pada tahun PRU14, tahun 2018. Yang inilah di mana Azmin Ali tak berjaya fikirkan, geng-geng kartel yang tak berjaya
tak berjaya orang kata formulate yang kemenangan itu boleh berlaku. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dalam PKR sendiri memang diletakkan oleh golongan oligarki ini kumpulan yang berada dekat situ untuk memastikan Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri. Ni saya